Baru-baru ni Tuan Fadi, saya tengok Tuan Fadi dan 7 sahabat pergi ke Aceh. Kita nampak 7 lah. Ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi. Ya, Tuan. Anyway, orang yang saya masukkan tu Tuan Pudin lah. Dan bila kita cerita pasal Aceh ni, dia memang tak lari daripada kenangan hampir 20 tahun lepas lah. Betul. Aceh, iaitu tsunami. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan 226.000 orang meninggal dunia. Setidaknya 5.395 orang meninggal dunia di Thailand, dengan 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Bila pergi ke Aceh ni, dia akan ada rasa satu empati dan simpati yang datang somehow tau. Bila tengok dia punya tempat, dia ada rasa datang sayu tu. Bila masuk, tengok gambar, kita memang akan rasa insaf sikit lah. Sebab Allah bagi macam-macam kita, tapi semua benda pinjaman. Kalau Allah kata itu bukan kau punya sekarang, Allah nak tarik, kau tak boleh cakap apa? Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final Evo, Evo, Final Evo, Evo, Final Evo, Evo. Ini peluang untuk ubah hidup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast episod yang ke-46. Saya Syarifuddin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Dan hari ini kita akan ada 3 segmen yang luar biasa bestnya. Yang pertama adalah What's Going On dalam Malaysia ni. Yang keduanya ada case study, tapi kita tak ambil Malaysia punya, kita ambil yang Internasional. negara, ya, internasional ya, yang bisanya boleh dipelajari ya. Iya. Untuk semua bapa-bapa, ibu-ibu yang berada di luar. Iya. Dan yang ketiga adalah soalan santai yang kita bercerita tentang ada isu sikit, tapi kita nak jawab dari sesi dalam cara yang santai. Okey, so Tuan Fadi, kita pergi kepada What's Going On. Baru-baru ni Tuan Fadi, saya tengok Tuan Fadi dan 7 dia macam 7 sahabat yang masuk ke gua dia. Ya. Pergi ke Aceh. Ya. Pergi ke Aceh. So, kenapa Tuan Fadi pergi Aceh? Apa ada kat Aceh? Kita nampak 7 lah. Ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi. Ya, Tuan. Ya. Siapa yang tak Ada berfungsi yang tu, Tuan? relax, ada yang Bab makan dia function, Tuan. bab makan. Dia function. Cara keseluruhannya semuanya function. function. Iya. Haram dia tembak pula. Sebab bila ramai-ramai ni kan, kau pergi dulu kan. Ya. Siapakah orang itu? Ya, saya tak pasti, Tuan. Tapi orang lain, Sebab datang beribu kilometer hanya untuk sign, Pak. ya, itu yang mahal, Tuan. Okey, tak ada guna lah. Okey, siapa yang pergi tu? Tapi anyway, orang yang saya masukkan tu Tuan Pudin lah. Tanya gantung kat saya, Tuan. Image majikan ni baik, Tuan. Okey. Tak ada. Maksud saya, Tuan Pudin bijak. Ya, betul. Dia dah ada orang-orang dia. Ini Betul. dah buat kerja ni, Betul. Dia macam Avengers. Termasuk saya lah. Ya, dia dah batal tu, lepas tu dia ya. pun relax, Ya. duduk minum kopi. Betul. Tuan kena faham, macam Avengers, dia ada Nick Fury. Yang menyusun tu hero dia nak lawan villain. Ya. Tuan ada Iron Man. Kan? Tuan Haris dia punya Captain America. Kan? Tuan Epit mungkin Thor. Okey lah. Saya Nick Fury, Tuan. Tak ada power tapi okey. Silakan. Macam tu, Tuan. Okey lah. Tapi Okey. itulah seperti tak apalah, kita tak payah panjangkan cerita tu. Kenapa Aceh? Apa yang berlaku kat Aceh, stay in Aceh. Yes. What happened in Aceh, stay in Aceh. Tuan. Okey, alhamdulillah. Kita pergi ke Aceh tu untuk takdir Allah baik. Kita memang dah banyak tahun kita nak kata expansion ke luar negara, expansion luar negara. Kalau Tuan Pudin ingat, kita kata 2024 adalah kita akan expand. Betul tak? Betul. Bagaimana nak expand? Tak tahu. Wallahu alam bisawab. Kan? Sebab kita ni merancang, Allah juga merancang. Tapi kita letaklah titik tu Indonesia. Ya. Paling kurang lah kan, Indonesia. Alhamdulillah, bila kita sebut je, sebab tu Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Sebab tu kita kena sangka baik, kena cakap. Jangan, cakap pun tidak, sangka baik pun tidak. Kan? Ini kita kena sangka baik dengan Allah, cakap benda yang baik. Kita kata kita nak expand. Orang tanya macam mana? Wallahualam, kita usahakan. Alhamdulillah, bulan lebih kurang dalam bulan 10-11 tahun lepas, kuasa dah expand ke luar negara. Ada lebih kurang, kuasa DIO dah 40 lebih kurang, 36, 38 negara kat 40 dah. And then, big question mark. Macam mana, bagaimana mahu pergi ke negara jirannya? Tiba-tiba takdir Allah, right after kita dapat pengiktirafan untuk start College Funnel Evo, kita dihubungi oleh satu pertubuhan besar di Indonesia.
Muhammadiyah. Kalau kita tengok dalam online ni, Pertubuhan Muhammadiyah ini ada jumlah anggotanya 60 juta, Pak. Subhanallah. 60 Lebih juta. banyak daripada Itu rakyat dua Malaysia. kali ganda, Pak. 2 kali ganda Rakyat daripada Malaysia. rakyat Malaysia. Jadi kita dihubungi untuk alhamdulillah bekerjasama membangunkan provinsi Aceh, Pak. Ya, provinsi. Provinsi ini macam Negeri lah. Negeri. Negeri Aceh. So alhamdulillah kita pergi ke sana, kita sign MOU dengan Muhammadiyah, kita sign MOU dengan Universitas Muhammadiyah Aceh, kita juga sign MOA. MOA kan? Ya, MOA. Dengan Fakultas Ya, Fakultas Ekonomi. Ya. Universitas Muhammadiyah. Ya, benar. Alhamdulillah. So untuk kaedah untuk kita bantu orang di Aceh pula. Ya, benar. Kita bermula di Aceh lah. InsyaAllah. Sebab Aceh ni kalau kita tengok geografi, saya memang tak tahu Indonesia ni macam mana, tapi rupa-rupanya ya Aceh itu di hujung, Pak. Ya, paling hujung. Ya, jadi kita bermula di hujung. Ya, kita akan turun ke bawah, Pak, melebar sampai ke itu Sumatera, Pak. Saya sudah tahu itu Sumatera. Sumatera. Ya, Sumatera itu bilangan penduduknya hampir 50 juta, 48 juta begitu, Pak. Iya. Iya. Ya, yang paling ramai itu di Pulau Jawa, Pak. Ya, audiens kita ni orang Malaysia, Pak. Enggak perlu kita berbahasa Indonesia. Iya, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah tahu. Ya. Itu Pulau Jawa itu di mana duduknya Jakarta. Di situ paling ramai Benar. orang. InsyaAllah kita masuk. Begitulah cerita dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan bila kita cerita pasal Aceh ni, dia memang tak lari daripada kenangan hampir 20 tahun lepas lah. Aceh. Betul. Iaitu tsunami. So bila pergi tu, saya rasa kita berkesempatan untuk pergi ke muzium tsunami tu. Malah cerita sikit pengalaman kat situ. Pengalaman tuan. Bila saya dengar pasal Aceh kan, bila pergi, bila ada orang kata saya tak function lah, fine lah kan. Tuan bukan tidak function. Saya kena jelas. Saya gurau ya, Tuan. Tapi Tuan menjalankan fungsi yang bijak. Ya. Begitu. Ya. Tapi bila pergi tuan kan, dia bila pergi ke Aceh ni, dia akan ada rasa satu empati dan simpati yang datang somehow tau. Bila tengok dia punya tempat, dia ada rasa datang sayu tu. Nah, bila berkesempatan untuk pergi tengok muzium tu tak adalah apa sangat. Dia letak gambar, dia buat bunyi tu. Bila bunyi tu, dia ada satu terowong yang bunyi macam tsunami tau. Iaitu memang, rasa takut tu. Itu baru bunyi tau. Bila masuk, tengok gambar, kita memang akan rasa insaf sikit lah. Bukan sikit, ada rasa insaf. Ada insaf. Sebab Allah bagi macam-macam kita, tapi semua benda pinjaman. Kalau Allah kata itu bukan kau punya sekarang, Allah nak tarik, kau tak boleh cakap apa. Betul. Dan itu yang berlaku. Dan kesempatan kita dapat pergi ke dua masjid. Satu Masjid Baitur Rahman, yang kedua Masjid Rahmatullah Lampuk. Dua masjid ni memang luar biasa lah, tuan. Satu masjid yang Baitur Rahman tu kita sempat pergi, dah macam Masjid Madinah dah kan, Masjidin Nabawi. Dan bila masuk tu, bila tengok dia video yang kita punya mutawif lah yang cerita, tunjuk video Iqbal ya, Tuan Iqbal tunjuk video yang memang air tu boleh tenggelam kedai. Tapi somehow bila masuk masjid tu, air tu hanya sampai dekat anak tangga macam tinggi sangat ke masjid ni. Sedangkan kedai boleh tenggelam. Itu macam tak logik ni. Tapi itu kuasa Allah nak tunjuk lah. Betul. Tapi bila dia dah ada, selepas tsunami yang bagusnya saya nampak dua lah. Satu, pembangunan dia nampak lebih teratur. Jalan pun luas. Lepas tu yang kedua adalah aman. Dia tak ada dah. Dulu dia ada kemerdekaan Aceh punya punya perlawanan ataupun perebutan kuasa lah. Aceh dia nak asing daripada Indonesia. Sebab dia kata Indonesia menanaktirikan Aceh. Tapi sebab daripada tsunami, selepas itu mereka buat perjanjian di Helsinki untuk buat perjanjian damai. Selepas tu memang semua aman. Alhamdulillah. Kau tahu Fadi pula macam mana? Saya seperti biasa, bila alhamdulillah berfungsi lah di sana. Ya. Fungsi teruk. Sampai jadi macam wakil rakyat lah. Memang saya nampak tu. Saya bayangkan saya tengah mengopi kan, saya tengok ke belakang, dia boleh makan nasi lemak. Kita ni punya nak dapatkan data, nak expansion. Tuan baru je cakap tadi, what happens in Aceh stay in Aceh. Sekarang dah sampai Kota Damansara ni tuan. Saya tengah duduk minum kopi lagi tu kan, paling makan nasi lemak. Lepas tu saya pun sebab saya tengah kumpul data tuan. Ini yang saya nak sembang ni kejap lagi. The potential of at least your business
kena masuk grow pergi Indonesia. Okay, cuma story low. Story, ya. Pedih tu terasa. Ya, pedih itu terasa. Tengok nasi lemak. Okay, continue. Tak apa. Tak apa. Minum Sedap lagi tak kopi. nasi lemak dia? Ya, tiba-tiba semua bangun. Semua bangun. Itu bukan salah saya tu. Tepuk-tepuk saya. Tuan, kita nak pergi kedai kopi kat sebelah. Saya pun kata, kok gimana ya? Saya ini sedang bicara dengan orang-orang kampung. Itu bukan salah saya, Pak. Itu salah. Boleh pula dia balik-balik. Kopi. Rasa apa? Tuak. Saya latih menyigap. Yeah. Tapi anyway, okay, baik. Saya rasa macam kita perlu break sekarang, kata. Okay, so ini penting. Kita nak break ke? And then kita akan masuk bab tu. Tak apa, kita masuk sikit dah. Okay. Masuk sikit. So, lepas dapatan Alhamdulillah takdir Allah 3 hari 2 malam kita kat sana. Itu saya rasa itulah kali pertama saya betul-betul serius catat everything. Saya ada dalam iPad saya apa point yang perlu kita ingat dan bagaimana cara kaedah untuk kita masuk. Baik. Indonesia ni kadang-kadang kita berniaga kat Malaysia. Saya ingat lagi Tun Mahathir bila kita pergi jumpa dengan Tun. Masa tu Tuan ada pergi jumpa yang kita buat podcast dengan Tun. Ya, ada. Tak ada kan? Kan Dr. Mahathir ada bagi tahu isu kenapa Proton dengan Hyundai. Ingat tak? Saya tanya Hyundai dengan Kia. Ya, Korea dan Malaysia. Hyundai Kia sama je dengan Proton. Betul. Tapi kenapa Proton stay macam tu, Kia dengan Hyundai pergi ke depan. Kan Tun Mahathir kata isu dia adalah isu mindset. Dan bersama yang saya faham adalah isu market. Market. Contoh kalau Tun Mahathir dia sebut, kalau awak berniaga pisang, pisang depan rumah dapat untung sikit, tak nak ke expand business, tak apalah, alhamdulillah. Itu cukup isu lah. Cukup lah. Itu isu mindset. Berniaga isu mindset out. Nombor 2, kalau kita tengok Proton isu dia market. Dia jual kat Malaysia. Marketnya sikit. Jadi volume jadi tak banyak. Bila volume tak banyak, nak balik modal untuk satu kereta tu lama. Sebab tu Ezora berapa tahun dalam market. Sepatutnya satu kereta dia kena scrap out selepas 5 tahun. Tengok Ezora berapa tahun dalam market. Saya rasa almost 10 years kot. Betul. Kan? Baru mati tahun lepas. Tengok berapa lama Wajar dalam market. Tengok berapa lama Persona dalam market. Kan dia bermula daripada Gen 2 lagi. Dia mula Gen 2, tarik panjang, buat punggung sikit jadi Persona. Betul. Kan? Tengok berapa lama kereta-kereta Proton lah. Kan? Jadi kalau kita tengok Proton Saga, lama tak Proton Saga? Lama. Proton Saga tu asal daripada mana? Daripada asal mana maksudnya? Proton Savvy. Dia bukan Savvy daripada Saga. Saga daripada tahun 87 tuan. Saga tu nama Saga. Proton Saga. Betul. Lepas tu kan dah tak ada Proton Saga lepas tu. Betul, sekejap tak ada. Ingat tak? Betul. Tak ada dah. Lepas tu dia keluarkan Savvy. Betul, yang kereta kebal tu. binatang baling, binatang monster baling tak pecah tu. Ya, kereta kebal. Tapi tak ada orang nak beli. Betul. Tak ada orang nak beli Proton masa tu. Walaupun dia baling macam mana, orang still nak Myvi. People don't care whether you are tough, kereta too tough or not. What people care adalah design wise, cantik tak cantik. Betul. Saya pun tak faham kenapa dia tak, Jadi dan yalah, akhirnya bila Syed Zainal ambil jadi bos Proton, dia tukar direction, dia panjang, dia bagi punggung Savvy tu, dia ubah depan, dia jadi Proton Saga. Sebab tu masuk Savvy, masuk Proton Saga sama dalam tu. Chassis dia sama. Okey, faham? Faham tak? Jadi dia satu produk dia boleh pelbagaikan kan. So isu dia market. So now bila kita pergi Indonesia, marketnya adalah 10 kali ganda besar daripada Malaysia. Kalau kita berniaga kat Malaysia kita rasa besar, sebenarnya kat sana lagi besar. Betul. Besar tu level besar dia. Contoh macam ni, saya nak bagi contoh Bismillah. Contoh dia 300 dengan RM30. Beza tak? Beza? Okey. 300,000 dengan 30,000. Oh, beza. Lagi beza kan? Betul. 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 Itu perbandingan betul tak? 300,000 dengan 30,000. Betul tak? 10 kali ganda, 30,000 is 300,000. Betul tak? Banyak. 30 darab 10, 300. Ya, 300,000. Jadi 300,000 dengan 30,000. Beza jauh tak? Beza jauh. Itulah beza Indonesia dengan kita. 30 juta dengan 300 juta. Tiga- Dari 10? Ya, 30, itu 300. penduduk dia kan. Ya. 300 juta ni. So maksudnya darab 10. So we are talking about if you want to expand your business, anda akan perasan kalau duduk kat Malaysia, dia akan ada ceiling. Betul. Ceiling. Maksudnya kau buatlah macam mana pun,
dia duduk tang tu juga. Dia tak pergi, dia tak pergi. Dia macam umpama social media kita, paling famous pun 1 juta, 2 juta dah famous gila dah. Sebab tu dah tahap ceiling follower di Malaysia. Boleh faham? Tapi kalau kita let's say kita ada 1 juta dekat Malaysia, kita pergi Indonesia, sikit banget pak. Betul. Dia macam tu. Jadi pokok pangkalnya dia berkait dengan market. Dia samalah kalau let's say kita ada 50,000 follower dekat Malaysia, pergi Singapura, pabrik Betul lah? Betul, saya ingat lagi tu. Yang macam ada seorang tu, dia punya follower baru berapa puluh ribu. Tapi Singapura macam, masuk Malaysia macam, seriously? So, sebab market dia kecil. Betul. Okay, jadi kalau kita pergi Indonesia, market dia lagi besar. Betul. So, yalah, itu perbandingan lah follower dan sebagainya. So, kalau kita nak expand dekat Indonesia pula, kita kena tengok pula strategi. Saya banyak tahun juga. Bila saya discuss, bukan orang dekat ground kan, tapi kita masih, saya tanya kawan-kawan saya yang betul-betul millionaire, multi-millionaire, yang memang business expansion. Kalau saya tanya, macam mana nak pergi Indonesia? Okay, tuan. Stop di situ. Okay. Macam mana nak pergi Indonesia? Kita break sebentar, tuan. Break sebentar. Lama sangat ni. Minum air dulu. Baik. Okay, kita jumpa kejap lagi. Kita tunggu sekejap lagi. Macam mana strategi untuk expansion? Sebab Tuan Budi nampak macam tak function kan, jadi saya banyak cakap. Saya berhenti rehat kejap. Tak habis lagi. Okay, baik. Kita tunggu lepas ni. Perhatian buat semua pemilik perniagaan yang berkaitan dengan klinik. Kita nampak macam vet ni senang making money, but the thing is vet klinik susah nak making money. Kita ni bukan tahu pasal bisnes. Kita sebagai doktor, kita nak serve yang terbaik untuk pesakit. Sebelum join Planet Evo memang saya tak nampak staff yang berkualiti ke tak kualiti ke. Kita buat sesuatu kita lebih banyak macam NGO. Selepas join Planet Evo baru kita nampak. So kita start lah jaga kita punya organisasi. Untuk bisnes tu kita boleh tahu apa skill yang ada pada kita. So kita improvekan skill tu untuk buat sale lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke segmen kedua, case study, yang kita nak cerita macam mana alkisahnya bisnes walaupun di Malaysia kita nak expand di luar negara, di global. So tadi kita sambung tadi Tuan Fadi. Apa bila Tuan Fadi dah tanya kawan-kawan so level expansion macam mana? Bila saya tanya kawan-kawan member, dia akan jawab cara begini. Pilih kat mana nak bermula. Itu je. Jadi saya pun tak faham Surface sangat tu. Kan surface sangat. Macam kita mulalah mana-mana pun kat Malaysia kan. Mula kat mana-mana pun masih boleh cover Malaysia. Betul. Tapi bila jumpa kawan-kawan ni, dia dalam circle ni dia kata pilih. Tak faham. Kalau tanya pun, mungkin kita tanya tu businessman, dia bukan cikgu. Kalau businessman ni dia straightforward gitu, fikir sendiri. Kalau cikgu dia explain kan. Betul. Jadi saya pun mulalah misi mencari jalan. Bila saya pergi ke Aceh tu, alhamdulillah takdir Allah, waktu saya mengopi tu kebanyakannya dosen-dosen. Guru, lecturer. Dosen. Jadi explanation dia orang tu jadi sangat mudah difahami. Mudah difahami. Jadi dia bagi tahu, okey Pak, kalau Bapak mau masuk Indonesia, masa tu pun ada seorang daripada Malaysia juga yang explain juga kepada saya. Alhamdulillah, saya syukur. Jadi saya pun anggap dia sebagai guru saya dah, sebab dia ajar saya. Kalau takdir Allah kita expand ke sana, student-student kita expand ke sana, ada dia punya portion tu, pahala tu. Jadi dia kata, Bapak kalau mau bermula 5 provinsi ini Pak, jangan pergi lain. Di Indonesia ada, kalau tak silap saya, 38 provinsi. 38 Boleh check tak? 38 provinsi. Provinsi ni macam negeri. Tapi jangan masuk negeri lain selain daripada 5 ni. 38 provinsi. Nombor 1, kita kena pergi, of course, Jakarta. 2, boleh pergi dekat Bandung. Bandung dengan Jakarta ni naik kereta api laju Pak. Kereta api cepat. Kereta api cepat kereta api cepat. Nanti kita pergi Jakarta nanti kita bisa. Bulan 4 bulan 4. InsyaAllah kita naik kereta api Pak. Okay, so 30 minit sampai. Sebelum ni lama, sekarang 30 minit. So, nombor 2 Bandung. Nombor 3 Surabaya, Pak. Nombor 4 pergi ke Medan. Nombor 5 Pekanbaru. Pekanbaru di mana ya? Pekanbaru itu sebelah Malaysia, Pak. Iya. Yang saya dengar, Pekanbaru itu bahasanya macam orang Malaysia.
Cakap Malaysia. Malaysia? Ya, Malaysia. Oh, begitu. Kat sana Malaysia. Memang dah nampak macam orang Indonesia. Cuba berbahasa Malaysia. Harus Malaysia. Pak, kita Ya. bila mau pergi ke sana harus cakapnya begitu. Ya. Ya. Saya Okey. sokong, Pak. Jadi kalau kita nak masuk tu, kita decide 5 ni lah. The best, satu. Nombor 2 adalah based on saya bercakap ni, kita kena ada partner dekat sana. Kena ada partner. Senang. Partner tu orang Malaysia ke ataupun boleh jadi orang Indonesia? Dia macam ni, kita tengok BYD banyak kat jalan kan. Dia partnernya Sandabi. Kan? Dia dibawa masuk oleh Sandabi Motors. Betul tak? So dia ada partner dekat Malaysia. So partner kat Malaysia lebih kenal market Malaysia. Jadi dia buat promotion dan sebagainya based on market Malaysia. Okey. Jadi kalau kita nak masuk, boleh tak nak masuk sendiri? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada partner, lebih mudah. Ya. Okey, itu satu. Itu 2. Satu, pilih. Nombor 2, jika boleh ada partner. Okey. Saya nak nombor 3, tapi saya rasa Tuan Pudin, ya, sepanjang perjalanan itu apa Bapak belajar? Bagi poin nombor 3, Pak. Ya, bapa seteruskan saja. Saya teruskan. Ini poin bapa, bukan poin saya. Saya tidak tahu apa bermain di minda bapa. Tak adalah, at least apa. Okey lah. Saya sudah cerita tadi pasal tsunami, Pak. Oh, itu tsunami, Pak. Okey. So, nombor 3, apabila kita dah ada partner, kita kena faham satu perkara, iaitu sebaiknya partner kita ni dekat Indonesia 60%, 60 ke 70% di Indonesia. Ini saya belajar daripada Bapak Faisal namanya. Bapak Faisal itu saya rasa umurnya lebih kurang. Oh, okey. Ya, Tapi yang dipanggil malam- bapa juga ya? Ya, malam itu yang saya minum air halia tu, air halia. Ya, dia. Bapak pergi Oh, ya, yang minum sebelah air- di Warkop. Warkop ya. Warung kopi, Pak. Oh, Jadi- yes. Saya minum teh tarik telur. Tarik telur bukan. Teh panas telur. Bukan. Itu malam kedua, Pak. Ini malam Ya. pertama, Pak. Malam pertama. Di Warkop juga, Sempang 5. Oh, Okey, baik. Oh, itu Sempang 5 ya, Pak? Ya. Okey. Ini masa tu saya minum dengan Faisal dan ya kalau mungkin Faisal saya nak mendengar. Ya. Yang mungkin yang keduanya kat tersilap saya Agong. Ya, Agong. Agong tu sebelah saya. Ya, Agong Wiranto, Pak. Ya. Ya, Saya ingat, Pak. ya, nama beliau Agong dan Faisal. Pak Faisal. Jadi Pak Faisal kata, itu market Indonesia itu 67% itu orang muda. Maksudnya apa? Emerging market. Kan orang muda kan dia banyak needs yang perlu dipatuhi. Ya, dia jaga tuan di Malaysia enggak boleh sebut Kita di tak boleh itu, sebut tuan. ya, tapi ya Ya. keperluan yang yang perlu dipenuhi. Nanti di dalam video kena sangat-sangat Astagfirullah. Kita harus keperluan yang diperlukan. diperlukan. Ya. Contoh apa? Kalau orang muda nak apa? Macam-macam. Nak kereta, nak rumah, nak pakaian. Pakaian pula nak pakaian yang, ni skincare. Betul. Macam-macam keperluan. Pendidikan. Jadi, siapa yang masuk Indonesia dan kita boleh provide solution kepada this emerging market yang 60-70% yang mewakili Indonesia ini, Ya. Bapak berada di lubuk emas, Pak. Ya, landasan yang benar. Landasan itu insya-Allah benar. Jadi cuba tengok produk yang kita ada ni sesuai tak untuk golongan-golongan muda-mudi di sana. Insya-Allah. InsyaAllah. Kalau kita boleh provide, mantap. Allah, ya, mantap. Mantap betul. Mantap. Jadi Ya. apa jalinan kerjasama tu, Pak? Yang kita buat tu? Yang Ya, alhamdulillah kita bawa kita, saya rasa itu Bapak boleh jawab ya. Ya, tapi soalannya dari saya. Aduh, episod ni saya yang banyak cakap Ya, biasa, Pak. Kita Ya. kan bijak. Saya pun bijak juga, Pak, tapi okeylah. Okey. So, apa jalinan kerjasama? Okey. Apabila saya ambil contoh Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kalau di Indonesia seorang yang nak memenangi pertandingan pilpres, pilihan raya presiden, dia mesti kena pegang dua pertubuhan terbesar di Indonesia. Satu dipanggil NU. NU ni dipanggil Nahdlatul Ulama. Ya. Nahdlatul Ulama ni macam so-called, nak mudah bahasa kita kat sini, adalah persatuan pondok-pondok seluruh Indonesia. Okey. Pondok-pondok.
Bahasa mudahnya kalau yang saya duduk minum dekat warkop dengan orang-orang Indonesia tu, dengan dosen-dosen Indonesia di Aceh tu, dia kata pembelajaran yang enggak ada silibus. Apa silibus? Syllabus, open syllabus. Dia macam dia tak ada satu Garis benda panduan. lah. Dia ada satu term saya lupa. Tapi bahasa mudah Malaysia silibus lah. Okay. So pondok-pondok kan dia tak ada satu silibus yang ni, Betul. dan mereka sangat semuanya ialah Islam tu Islam. Tapi dia fokus kepada pondok, kita faham kan macam mana kan. Okey, kat Malaysia pun bila saya dengar tu lebih kurang kat Malaysia. Itu NU, Nahdlatul Ulama. Nombor 2 yang terbesar macam kita tengok tadi dekat online ni, saya tengok ni dekat Wikipedia, 60 juta jumlah anggota. Jadi nombor 2 dipanggil Muhammadiyah. Muhammadiyah. Saya bila Muhammadiyah ni saya kenal tu bila Tuan Syafiq suruh saya tengok Sang Pencerah di Netflix movie. Dia diasaskan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Memang dia memang diasaskan untuk menentang Penjajah. bukan penjajah. Betul. Dia macam masa tu dia Ahmad Dahlan ni belajar di Mekah. Jadi dia belajar Islam yang betul. Islam betul tu maksudnya Sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah. Bila dia balik ke tempat dia, kalau silap saya Jogja silap saya. Dia punya ni Jakarta, betul lah kot. Ya. Kan? Sambung Jogja lah kan. kepada Tuan Syafiq. Tuan Syafiq. Ya. Jadi bila dia balik Jogja tu, orang kat situ Islam, tapi bukan Islam tak betul. Contoh, suka hati kau nak semayang kiblat ikut mana? Oi, lain macam. Contoh, masjid tu sepatut ikut Kiblat. kiblat. Tapi sebab jalan tu macam tu, jadi kita kena ikut jalan lah. Oi. Macam tu. Suka hati je. Jadi Ahmad Dahlan ni datang perbetulkan Islam pada ketika itu. Tertubuhlah Muhammadiyah pada 111 tahun yang lepas. Okey. Faham. Jadi dua ni. Sebab tu bila pilihan raya presiden baru-baru ni saya ikut. Tuan ikut? Sikit-sikit lah tuan. Tak deep Ikut lah. macam Indonesia pula ikut. Ya. Pemilu. Kan. Dia ada Prabowo dengan Gibran. Ya. Dia Anies. ada Anies dengan Anies Amin tu silap saya. Lepas tu Ganjar dengan Mahfuz. Ya. Ada 3 calon tu. Yang main lah. Main dia. Memang main. Tak ada, memang 3 je. Main ke tak main ke memang 3 je. Jadi siapa pegang NU atau pegang Muhammadiyah, dia akan menang. Potensi tu lebih Potensi tinggi. lebih tinggi. Macam itulah ceritanya. So 3 tips tu kalau nak expand to Indonesia, hopefully bagi. Tapi tuan tak menjawab soalan saya tuan. Apa soalan? Soalannya apa yang Fanivo jalankan kerjasama dengan Muhammadiyah tu? Oh, astaghfirullahaladzim. Tadi awal-awal kita dah cerita kan, kita dah sign MOU, Oh, ya, itulah. MOA. Ya, lebih kepada untuk pembangunan digital. Pembangunan saya kata saya suruh tuan yang jawab. Kan tuan yang sign. Ya, saya sign, saya Kan ingat tuan tak sign. tahu tak sign apa? Sign tu kan tak ada dakwat. Adalah dakwat saya request pen baru. Tuan tak ada dakwat pun tuan. Ya, juga. sebab dah takat gambar. So, kena sign juga teruskan tu. Jadi apa kerjasamanya? Sejauh kerjasama yang sekarang ni yang diberitahu Muhammadiyah ni lebih kepada 2 benda, keagamaan dan juga Yes. kesihatan. Betul. Sekarang ni dengan naiknya apa orang kata ketua wilayah yang baru, dia baru masuk digital business. Maksudnya lebih kepada online lah, Ya, betul, online. betul. Dan di sana bila kita pergi pun memang online-nya tidak sehebat kita. Maksudnya dia tidak seheboh kita. Kan? So that's why itu antara kerjasama yang dibuat antara Fanivo dan juga Muhammadiyah, di mana Fanivo akan membantu dalam membangunkan pendigitalan untuk anak muda di Aceh, terutamanya ahli Muhammadiyah. Itu yang terutama. Alhamdulillah, ni pun saya baru dapat proposal yang sudah tim kita sediakan. InsyaAllah kalau tak ada aral dalam bulan puasa ni kita akan pergi pak. Ya, itu masya-Allah. Kita kalau tak ada Allah baik, expansion bermula Ramadan. InsyaAllah. Luar biasa. Alhamdulillah. Okay, itu segmen kita yang kedua. Ya. Segmen kita kedua. So kita berhenti rehat sebentar untuk minum bersama dengan tumbler buat saja.
7 tahun komited memperkasa usahawan kuasai strategi pemasaran digital. Funnel Evo dianugerahkan Super Brand in recognition of your branding excellence. Alhamdulillah syukur pada 17 November lepas hari Jumaat, Funnel Evo telah dianugerahkan Super Brand in recognition of your branding excellence. Ini antara hasil kejayaan Funnel Evo yang telah membimbing lebih 330,000 pendiri bisnes semenjak 2016 secara online dan offline. Terima kasih kepada Super Brand. Alhamdulillah, Funnel Evo telah tertubuh lebih daripada 7 tahun dan membantu lebih daripada 330,000 usahawan. Dan kami tidak berhenti di situ. Kami membangunkan juga aplikasi Kuasa.io, merupakan salah satu daripada aplikasi CRM yang sudah pun berada di pasaran global. Tak lama lagi kami akan menjadi TVET pertama yang menyediakan kursus digital marketing SKM untuk Malaysia. Anugerah ini adalah bukti kami di Funnel Evo komited bantu dan bimbing usahawan untuk capai ke tahap yang lebih tinggi. Terima kasih untuk tim di Funnel Evo yang telah bersama-sama berjuang serta sokongan anda peminat dan anak didik Funnel Evo. Last but not least, from river to the sea, insyaAllah Palestine will be free. Okay, selamat datang ke segmen ketiga dan terakhir untuk Funnel Evo Podcast episode 46. Ya, so segmen santai. Kita nak bincang pasal apa, Tuan Budin? Saya ada terbaca satu artikel tentang Astro. Ya, kenapa dia Astro tu? Drop. Drop tu bukan kaling-kaling lah drop dia. Ya, banyak tahun pula tu dah. Drop. Ada salah seorang daripada sahabat kita, dia ada Astro. Ni nak cerita, nak tambah perisa sikit. Astro ni kena bayar mahal. Daripada RM10 kalau tak silap. Dia nak matikan. Bila nak matikan tu, dia tak ada dah kata bapak. Dia kata, tuan, tak apa, kita turun ke harga 60 tuan. Tapi extend 2 tahun je kontrak. So dia ni fikir, dapat semua RM60. Okey lah. Baru-baru ni habis. Dia kata, okey dah, saya nak matikan. Saya dah tak sanggup lah. Astro turunkan sampai RM40. Lepas tu kata, tak nak. Tak apa, nak matikan. Tak apa tuan. RM30 sebulan tuan. Kontrak 2 tahun. Tapi Alhamdulillah, dengan ketegasan kita punya sahabat ni, tak apa, saya matikan juga. Barulah dia matikan kan. Tapi nak menunjukkan memang sampai tahap merayu customer untuk stay tu. Walaupun pada harga yang bagi saya is worth it. Sebab dia ni Astro tu sama masuk yang sukan-sukan semua masuk. Semua. RM30. Jadi saya rasa saya kena buat teknik tersebut. Telefon cancel. Dan Astro tapi kalau cancel dia kata okey, terima kasih. Macam mana? Tak mahu tuan. Mungkin dia tahu, dia dah tengok kan. Kan sekarang kita dah ada sistem padu. So mungkin Astro sambung dengan padu. Ni T20 gasak dia lah. Aduh. Boleh jadi. Okey. So tuan, bila Astro drop, saya tak langsung TV memang drop, billboard pun makin drop. Ya ke tuan? Adakah memang kita tak perlu risau lah pasal TV dan billboard ni? TV masih tengok. Ya, TV tu tengok. Siaran TV tu yang yang kita kurang tengok. Kan? Tapi berita kita masih baca dan tengok. Cuma kita tak tengok berita di TV. Ya, betul. Saya memang di rumah pun memang tak ada siaran-siaran TV ni dah. Saya pun tak tengok. So dia macam umpama dia dah jadi sunset kan. Sunset tu kalau kita masih nak bertahan, masalah kita. Dia simple je, kita jangan tengok tahun ni, kita tengok 5-10 tahun lagi. What will happen? Kalau memang tak boleh, then you need to find satu jalan yang boleh survive the business. Kalau, yelah saya amat yakin Astro sudah mencari jalan-jalan tu. Betul, dia dah ada Astro Digital dah. Astro Digital. Sudah ada. Tapi orang masih nak prefer Netflix lah. Ya. Sebab yelah, ceritanya berulang. Betul. Netflix pun berulang. Betul. Tapi dia convenient. Ya. Dia convenient. Dia ada apps lain. Saya ambil contoh. Memang kita boycott, tapi Disney Plus, peringkat awal dia keluar, kan apps dia agak like tak user friendly, lag, macam-macam. Tapi lepas tu dia improve a lot. Dia improve a lot, like boleh download, nak tengok. Dulu tak boleh. Tapi kalau Astro on the go, bagi saya kurang lagi.
Jadi dia dalam keadaan ni patutnya dia put all investment kat situ, marketkan kau untuk Astro on the go. Bagi saya, tuan pernah tengok tak marketing Astro on the go? Kau tak ada kan? Dia tunggu dekat shopping complex kadang. Astro tuan, Astro. Ambahal. Dia tak ada buat that on the go punya site. Dia hanya cakap Astro, tukar kepada Unify. Instead of pakai Unify, pakai Astro sekali dengan ada kan? Betul. Broadband. Dia dah mencapah daripada tujuan asal dia. Tapi ada certain cerita Astro ni, dia dah masuk TikTok. Ada certain things tu macam ada siaran-siaran dia tu, dia cuba masuk ke TikTok. Masuk tak? Ada, saya tak ingat lah. Saya macam Gegar Vaganza ke? Gegar Vaganza ke? Dan dia ada sesi-sesi segmen dia tu, dia masukkan dekat TikTok. Tapi dia hanya sebagai pancing. Itu bukan dia punya main pun. Dia kalau pancing pun, kalau setakat dapat sekerat dua orang, dia takkan dapat revenue yang bagus. Jadi apa impact ni tuan kepada usahawan yang mungkin dia kata macam ni lah. Usahawan ni masih ada certain yang macam nak keluar TV, nak keluar radio untuk pergi ni. Saya yakin yang affected adalah dekat TV. Radio masih ada pendengarnya. Radio, tapi dengan syarat ada rempah ratus yang baik untuk radio. Ambil contoh, dulu Hot FM orang tak boleh dengar. Hot FM orang like aku lebih prefer era lah. So what happened adalah dia pergi ambil, dia bijak. Hot FM bijak. Dia tahu dia tak boleh nak fight dengan ni. Dia pergi pancing Johan. Dia masuk AG balik, Farah Fauzana yang dulu bukan pagi. Then dia nampak KJ. Dia buat hype, KJ jadi DJ. Betul. So what happened? Dia jadi nombor 1 sekarang. What happened to era? Out. Era dah out. Kurang lah. Kan? Okay. So you need to have that USP. Orang masih dengar radio. Saya tak nafikan. Itu kalau radio. Jadi kalau nak beriklan radio pun boleh. Sebab radio ni dia ada dia punya segmen-segmen lah. Sebab contoh, saya believe tuan boleh dengar radio apa? Zayan tuan. A'udzubillah minasyaitan. Ya, Anas, Mawi, FBI, peminat Zayan. Macam tu tengok. Okay. Jadi tuan boleh dengar Zayan. So Zayan dulu IKM. Tak, IKM lain. Saya faham. Dulu siapa yang nak dengar Islami? IKIM sahaja yang ada. IKIM sahaja. Teng. Tu ingat lah. Tak tukar-tukar tuan. Tu bukan kaki IKIM rupanya. Tapi nak ceritanya IKIM dia kurang, dia panggil apa? Pengisian. Bukan pengisian. Sebab saya asyik dengar kalau IKIM ni, sebelum ni asyik iklan je. Tak, IKIM dia bagi pandangan saya, minta maaf, dia bagi komen ni senang. Kan, orang akan cakap senang kau bagi komen. Kan? Tapi bagi saya, dia tidak ada penambahbaikan yang baru. Dia tidak menonjolkan kesegaran. Dia kena segar. Betul. Jadi kalau guna lagu pun masa saya zaman universiti, Teng. Oh, masya-Allah. Tapi dia ada peminat dia. Dia ada peminat. Saya tak nafikan. Tetapi peminat dia yang sebelum ni sudah berhijrah ke Zayan. Kan? I believe kalau tak ada Zayan, Tuan Budi pun tak juga. tak juga. Okay, so Zayan ni dia fresh. Macam tu cakap, dia segar. Dia fresh. Dia contemporary, dia ada campur sikit. Dia dalam kita mendengar tu, bak kata Mawi dulu. Dunia juga, akhirat jangan lupa. So dia selitkan benda tu yang macam bagus lah. Ada ketikanya doa, ada lagu-lagu yang baru. Betul. So kalau tanya saya, beriklan di radio masih okey. Masih okey. Cuma ada strategi dia lah. Ada strategi. Cuma dekat TV tu kita kena pilih siaran. Pilih tengok slot. Tengok slot, tengok target umur yang menonton. Betul. Banyak benda yang kena tengok jugalah. Betul ni. Tapi dia still relevant lah. Cuma dia tidak, bagi saya lah, dia still relevant. Cuma dia ada strategi itu. Cuma dia punya portion tu mungkin rendah sedikit berbanding dengan digital marketing. Betul. Digital marketing sepatutnya dia lebih. Bagi saya, kalau kita ada bajet, nombor 1 tu digital marketing. Betul. Dia jangan pergi hentak pergi TV ke radio kan.
Contoh, baik pergi buat konten, bayar influencer ke apa ke kan. Atau boleh start berlakon sendiri. Interesting tu tuan berlakon sendiri. Berlakon sendiri. Jom kita berlakon. Tak menyempat tuan. Kalau apa nama yang baru je naik ni, nama apa? Kanafly dengan Rahman Chia. Rahman Chia. Oh, itu. dapat anugerah oh. Baru je. Itulah tuan. Baru naik dapat anugerah. Oi. Tiba-tiba apa Bulan Bintang panggil dia untuk Betul. ni kan. Betul. Tak betul tuan, kita kena sabar. 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 Tak ada, saya tanya tuan nak berlakon ke? Mencabar tuan. Mencabar tu. Tak gurau. Ya. Kita bukan ahli. Jangan buat kita kerja bukan tu. ahli. Kita jangan buat kerja tu. Kita bukan ahli. Kalau macam video pendek untuk content, education tambah entertainment boleh. Tapi kalau sekadar berlakon, tumpur apa kita ambil kak. Tapi Kanafly dia gelak je kerja dia. So boleh saya gelak tuan yang buat content tu. Gurau. Okey. Tahniah pada Kanafly dan apa Rahman Chia. Rahman Chia. Okey. Tapi kita contact dia tak reply pun. Betul lah, nak buat macam mana tuan. Yelah, dia tak pandang kita. Tak apa. Bak kata Tuan Fadi, yang besar tak semestinya dia sentiasa ada di atas. Okey. Dah nak lawan ke? Gurau. Okeylah. InsyaAllah. So, okey. Itu untuk hari ni. Alright. Thank you so much. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke